Sebenarnya kita suka, bukannya tak suka kalau kerajaan campuran Madani ini berjaya menyelesaikan masalah rakyat. Suka sangat-sangat. Bahkan itulah yang memang kita harapkan daripada kerajaan ini. Daripada duk nak cari salah orang lain lah, daripada duk cerita pasal sakau itu sakau ini, better dia fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tapi yang masalahnya, bila diorang overclaim lebih-lebih dan sambil overclaim tu, diorang pergi salahkan orang lain tak buat apa-apa. Yang itu tak comel lah bang. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecohlah dalam beberapa ketika ini, konon-kononnya kerajaan campuran Madani telah berjaya menyelesaikan masalah hutang peneroka bernilai 8.3 bilion ringgit. Diagung-agungkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menyelesaikan bertahun-tahun masalah hutang peneroka dalam tempoh 7 bulan sahaja. Cukup luar biasa. Syabas betih, syabas tahniah diucapkan. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, benarkah semua ini adalah usaha daripada kerajaan perpaduan Madani ini sahaja? Adakah benar masalah peneroka ini memang telah diselesaikan dalam tempoh 7 bulan sahaja? Tidak pernah dimulakan lagi sebelum itu? Jawapannya tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak betul sama sekali. Di sini saya ingin menceritakan kepada anda, memaklumkan kepada anda tentang apa sebenarnya, siapa yang sebenarnya memulakan inisiatif untuk membantu menyelesaikan masalah hutang peneroka Felda ini. Hutang peneroka Felda ini sebenarnya bukanlah hutang yang mereka saja-saja buat. Sebenarnya hutang ini memang mereka terpaksa buat setiap kali mereka nak harvest tanah mereka untuk membuat penanaman baru. Sebab Felda hanya akan bayar mereka jumlah selepas tanaman itu, benda yang mereka usahakan itu telah membuahkan hasil dan telah dijual kepada Felda. Tetapi sebelum itu, pengurusan untuk menyetelkan masalah ladang dan sebagainya kan, nak meratakan kawasan ladang untuk penanaman baru, racun dan everything semuanya mereka kena gunakan duit sendiri. Dalam erti kata lain, nak teroka baru, guna duit sendiri dan kemudian bila dah dapat hasil, jual dekat Felda, balik modal. Macam itulah kiranya. Jadi mereka ini nak selesaikan, nak mula-mula buka tanah ini bahkan banyak modal. Maka mereka terpaksa membuat pinjaman. Pinjaman itu kepada Felda lah obviously. Jadi mereka buat pinjaman, mereka akan settlekan tanah itu, buat tanaman mereka sebagainya, dan bila tanaman itu sudah mencapai tempoh matang, boleh dijual, maka mereka akan jual pada Felda. Mereka hutang banyak ini, and then Felda beli banyak itu, ada lebihan, itulah belanja mereka dan sebagainya. Jadi hutang peneroka ini memang banyak berlakulah dari dulu sampai ke sekarang sebenarnya. Dan jumlah yang dikira-kirakan lebih 20 bilion kalau tak salah saya. Saya pun tak ingat dah berapa jumlah dia. Tetapi atas inisiatif oleh beberapa kerajaan sebelum ini, memang mereka mengambil maklum tentang masalah hutang peneroka Felda ini. Bahkan kunci untuk memenangi undi masyarakat Felda ini ialah berkenaan dengan isu hutang peneroka dari dulu sampai sekarang. Dan di sini saya nak beritahu, sebenarnya isu masalah peneroka ini, masalah hutang peneroka ini memang awal-awalnya telah disentuh oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau memang sentuh benda ini daripada awal. Sebab apa? Sebab Najib sendiri pun berada dekat kawasan Felda kan. Jadi memang dia dah sentuh awal-awal benda ini daripada dahulu. Cumanya masa itu perbincangan masih lagi berlaku sebab kerajaan cuba nak mencari win-win situation. Nak lupuskan semua 100% yang 20 bilion lebih kurang macam tu, tak boleh. Dia akan menyebabkan Felda punya cash flow bermasalah. Tetapi kalau nak settlekan sikit sangat pun tak boleh juga. Nanti apa-apa peneroka juga yang akan menanggung kesakitan. Jadi benda itu perbincangan berlaku tanpa dapat persetujuan yang tuntas, sehinggalah Datuk Seri Najib terpaksa melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri berikutan kekalahan Barisan Nasional ketika pilihan raya umum yang ke-14 digantikan oleh kerajaan 22 bulan. Dan saya difahamkan oleh orang-orang Felda, masa 22 bulan itu perbincangan agak terhenti sebab kerajaan tidak menumpukan kepada isu peneroka Felda ini sebagai isu yang benar-benar penting. Yelah, masa itu diorang duk sibuk tentang isu hutang negara dan sebagainya. Confirm lah mereka tidak akan usik tentang isu hutang peneroka Felda ini sebab benda ni akan menyebabkan hutang lagi banyak. Macam tu lah kiranya. And then kemudian selepas kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pada tahun 2020, masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali sentuh tentang masalah hutang peneroka Felda ini. Beberapa siri pertemuan telah diadakan. Kemudian Idris Yusof, mantan Menteri Besar Terengganu, dilantik sebagai pengurusi Felda yang baru. Kemudian mereka melakukan perbincangan. Akhirnya satu persetujuan menang-menang telah berjaya dicapai antara kerajaan persekutuan, Felda dan juga peneroka, iaitu kerajaan dan juga Felda bersetuju untuk memulakan skim pelupusan hutang peneroka Felda ini, di mana jumlah yang dipersetujui ialah 8.3 bilion.
dan benda ini telah disebutkan pada tahun 2021. Dan kemudian benda itu diteruskan cuba untuk jalankan secara berdikit-dikit dan sebagainya, sebab ialah masa itu pun kerajaan tengah nak recover daripada COVID kan. Ada banyak lagi isu-isu lebih mencengkam untuk dipenuhi masa ketika itu, tetapi in principle memang kerajaan telah bersetuju dengan pelupusan hutang 8.3 bilion itu yang akan dicapai kita bajet dan tempoh beberapa tahun. Kemudian diteruskan oleh zaman Ismail Sabri, tetapi selepas Pakatan Harapan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan selepas PRU yang ke-15, ingat tak pada bulan Februari tahun 2023, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kerajaan akan menghentikan skim insentif pelupusan hutang Felda yang telah dimulakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini berekod ya, dan masa itu memang backlash lah, dan anak-anak papa macam biasalah mempertahankan keputusan kerajaan pada ketika itu. Main-main dia pertahankan. Dia kata kalau dah hutang kenalah bayar. Oh, banyak cantik kau hutang tak nak bayar sebagainya. Berapa banyak orang-orang yang konon-kononnya begitu simpati pada Felda tiba-tiba kata dah hutang bayarlah dan sebagainya. Dan pada ketika itu saya senyum lah, sebab saya kata benda ini sudah ada penyelesaian dan kerajaan patut teruskan je lah. Tapi mereka tak nak teruskan, no problem. Tengok keluar pula berita konon-kononnya kerajaan campuran Madani ini berjaya menyelesaikan hutang penuka Felda 8.3 bilion, dan tiba-tiba pula orang yang selama ini dok kata kalau ada hutang bayarlah, tiba-tiba muka-muka yang sama inilah yang tiba-tiba memuja-muji, yang begitu menyanjung Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penyelamat peneroka Felda, telah berjaya melupuskan hutang 8.3 bilion dan tempoh 7 bulan saja. Benda ini yang membuatkan saya rasa macam nak termuntah, tuan-tuan puan sekalian, sebab dulu bukan main anda mempertahankan tindakan kerajaan tidak meneruskan skim insentif pelupusan hutang Felda tersebut pada bulan Februari 2023. Tengok-tengok bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan akan menyelesaikan hutang tersebut, dilambung-lambung, dipuji-puji, lupa segala benda yang pernah anda katakan. Bulan Februari je pun bukanlah benar apa masalahnya. Jadi di sini tuan-tuan puan sekalian, saya ingin beritahu kepada anak-anak papa dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya para peneroka Felda, agar jangan lupa sejarah, jangan lupa kronologi. Siapa sebenarnya yang telah memulakan, siapa sebenarnya yang telah mencapai persetujuan, siapa sebenarnya yang hendak menghentikan, dan siapa pula tiba-tiba sekarang ini yang belagak menjadi hero. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, macam yang saya selalu katakan, kerajaan ini kan kerajaan mereka, dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.